wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, apa khabar semua? Kaifa halukum jami'an? Okey, baik, alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sihat sejahtera. Okey. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih diberikan peluang dan ruang untuk kita teruskan pembelajaran walaupun di rumah masing-masing. Jadi Ustaz kira kita ada satu tanggungjawab bersama untuk terus belajar. Okey. Baik, insya-Allah seperti yang kamu maklum, kita akan pulang semula ke sekolah pada minggu hadapan. Jadi Ustaz harap kamu semua dapat bersedia dengan fizikal yang baik, kesihatan yang baik dan juga pemikiran dan juga mental yang baik, insya-Allah. Jadi sebelum itu kita mulakan dulu dengan bacaan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini insya-Allah kita akan sentuh berkenaan dengan tajuk satu topik kita yang terbaru. Minggu lepas saya terangkan berkenaan dengan domir. Apa itu domir? Iaitu secara mudahnya untuk kita faham adalah kata ganti diri. Saya, awak, kamu, mereka, dia, beliau, patik dan sebagainya. Tapi hari ini kita nak gabungkan macam mana kalau domir itu, selepas domir itu adanya isim. Baik, siapa yang dekat sini tahu maksud apa itu isim? Okey. Maksud isim adalah maksud isim adalah kata nama. Contoh kata nama apa? Kereta, pokok, emak, sekolah, rumah, apa lagi? Pen, Al-Quran, handphone, buku. Ini semua adalah isim, kata nama. Dia tak melibatkan masa, tak melibatkan keadaan sebagainya. Baik, sebelum tu, untuk lebih mudah untuk kamu faham apa yang saya terangkan, boleh buka muka surat 6, buku teks muka surat 6. Okey. Okey, baik, kita pergi satu-satu. Isim tu adalah ni yang saya kata tadi. Baik, terusnya. Ad-dhamirun. Dhamirun yang saya terangkanlah. Dia ada tiga pecahan utama, iaitu ghaibun wal ghaibah, mukhatabun wal mukhatabatu, dan yang terakhir al-mutakallim. Baik. Siapa yang tak jelas, siapa yang tak tengok video ustaz yang lepas, dia takkan faham lah apa benda ni, apa ghaib ni, apa mukhatab ni, tak apa. Siapa yang belum ni boleh tanya guru kelas, tanya balik mana PDPR yang lepas untuk bahasa Arab. Okey. Baik, kita masuk pula pada isim. Isim ni tadi dah kita terangkan, isim adalah kata nama. Dan dalam isim juga ada tiga pecahan. Pertama mufrad, yang kedua musanna, yang ketiga jam'un. Apa itu mufrad? Mufrad ialah satu, bilangan yang satu. Contoh, seorang guru lelaki, sebuah handphone, sebatang pen, sebuah buku, sebuah rumah. Okey? Itu satu. Kalau musanna ni adalah lebih kepada bilangan yang dua. Contoh, ustaz ada dua batang pen merah. Dua batang pen merah. Okey? Indi al-qalamani ahmar. Okey, ustaz ada ahmaran. Ustaz ada dua batang pen merah. Kalau jamak macam jamak,
jamak ini adalah benda yang terlalu banyak. Contoh, jamak juga maksud dia adalah perkara yang lebih daripada dua. Okey, contoh pelajar-pelajar di sekolah. Kan ramai pelajar-pelajar di sekolah. Ada tak orang guna pelajar-pelajar sekolah tu seorang je sekolah pelajar ni? Paling tidak pun ada 10 orang, 20 orang, 30 orang. Okay? Jadi, bila jamak ni kamu kena ingat bahawasanya dia adalah merujuk kepada bilangan yang sangat banyak. Melebihi 2. Start pada 3 sampailah seterusnya. Itulah jamak. Baik. Itu dah faham Jadi, apa kaitan domir dengan isim ni? Okey, kita tengok sini. Baik. Bila disebutkan domir, ini domir. Dan ini adalah isim. Okey, baik. Contoh, dia seorang guru. Dia seorang pelajar. Jadi kita sebut dia itu adalah ad-dhamirun. Dan seorang pelajar itu adalah isim baginya. Isim. Kata ganti nama. Kata nama. Okey. Huwa talibun. Dia untuk lelaki perempuan ni. Lelaki, muzakkar kan. Huwa. Dia seorang lelaki pelajar lelaki. Dia seorang pelajar lelaki. Huwa talibun. Baik. Huma. Mana huma? Huma ini adalah dua orang. Musanna, untuk musanna. Talibani. Okey. Hum, mereka semua. Talibuna, mereka semua adalah pelajar lelaki. Sebenarnya ramailah pelajar lelaki, sebenarnya ramailah kata ganti, kata ganda kan. Kata ganda penuh. Pelajar lelaki. Baik. Huwa talibun. Okey. Apa perbezaan yang nak dinampakkan benda ni? Okey, baik. Kalau kamu perasan yang Ustaz merah-merahkan, nampak? Huwa talibun. Dia adalah seorang pelajar lelaki. Seorang saja. Maksudnya dia mewakili mufrad. Satu. Huma talibani. Okey, talibani. Okey, baik. Talibani maksudnya apa? Dua orang pelajar lelaki. Mereka berdua adalah dua orang pelajar lelaki. Apa beza dia? Apa perubahan dia? Di akhir ba ini, kalau talibun seorang, di akhir ba itu ditambahkan apa? Alif nun. Okey? Alif nun di akhir dia. Sama juga dengan jamak. Jamak juga ditambahkan huruf, tapi bukan alif nun, ditambahkan waw nun. Talibuna. Apa tu tulak Ustaz? Tulak pun sama juga, jamak juga. Cuma ni jamak taksir. Okey? Boleh? Itu untuk muzakkar lah. So, kamu kena ingat bahawasanya kalau dia musanna, dia akan ditambahkan dengan dua huruf iaitu alif dan nun. Kalau dia jamak, ditambahkan alif, waw, nun. Ni untuk jamak muzakkar. Ni untuk kita bincangkan muzakkar. Okey, baik. Untuk muannas. Muannas apa? Muannas ni untuk perempuan lah. Lebih kita senang faham. Dia adalah untuk perempuan. Dia seorang pelajar perempuan. Dia seorang pelajar perempuan. Sebab apa beza di sini? Kamu kena ingat. Untuk mufrad muannas ataupun mufradah perlu ditambahkan ta marbutah. Ta marbutah, bukannya ta taknis. Ta taknis yang ta yang macam tu kan, yang ada rumah tu. Tapi kalau bulat macam ni dia panggil adalah pada ta marbutah. Sebab tu kalau kita perasan, nama perempuan ni ada yang nama Halimah, Salimah, Khadijah, apa lagi? Rokiyah. Sebab yang di belakang tu adalah merujuk kepada ta marbutah untuk mewakili perempuan. Contoh apa lagi? Macam-macam lah. Nadia.
Khairiyah, saudara Khairiyah. Kita tak ada nama dia tu, dia ada perbahasan lain tu. Tak apalah, itu perbahasan lain. Okey. Huma talibatani. Okey, talibatani ditambahkan alif nun di akhirnya. Sama juga macam tadi. Walaupun huma ni sama kalimah dia, tapi kamu perlu tengok kepada isim dia apa. Kalau isim dia tak ada ta, maksud huma ini merujuk kepada muzakkar. Kalau isim dia ada ta, contoh talibatani, maka ia merujuk kepada muannas. Itu beza dia. Jangan kamu kata huma talibatani, mereka berdua ada dua orang pelajar lelaki. Memang kenalah ustaz nanti. Okey. Kemudian hunna. Hunna mana hunna? Hunna adalah untuk jamak muannas, untuk bilangan perempuan ataupun muannasnya ramai. Contoh dalam kelas 5 Zubir, perempuan ramai. Hunna talibatu. Mereka semua ini adalah pelajar perempuan. Apa beza dia? Dalam talibatu ni hanya perlu ditambahkan alif ta sahaja. Alif ta sahaja. Contoh yang lain boleh bagikan muhandisatu. Muhandisatu. Muhandisun ni adalah kata asal. Muhandis ni jurutera. Bila tambah alif ta di akhirnya, maksudnya apa? Maksud dia adalah jurutera perempuan. Okey, boleh. Itu untuk mukhatab, itu orang lah. Masuk pada mukhatab sama je. Konsepnya sama, cuma kamu kena tahu beza ni domain lah. Domain ni mewakili mukhatab. Jangan kamu keliru pula. Okey, jangan kamu keliru. Okey, sama juga. Kalau seorang dia tak ada apa-apa penambahan. Kalau dua orang ditambahkan alif nun. Tajiron. Mana mana tajirun? Mana mana tajirun? Anta tajirun. Apa dia? Anta tajirun maksudnya awak seorang peniaga lelaki ataupun kamu seorang peniaga lelaki. Siapa yang ayah dia kerja peniaga tu, cakap dengan ayah. Anta tajirun. Ayah seorang peniaga. Kalau ayah dia ada dua, ayah dia macam mana tu? Kalau mak dia tu mungkin boleh kot faham. Ayah dia dua tu lah. Okey. Kalau abang dia dua orang tu bekerja sebagai peniaga, cakap dengan abang dia, abang kamu tajiantuma tajirani. Abang berdua adalah dua orang peniaga. Jadi bila sebut dua orang, dia berbeza dengan bila satu ni. Jadi bila dua ni perlu ditambahkan alif nun di akhirnya. Asal perkataan tajiro ditambahkan alif nun jadi tajirani. Dia faham? Okey, seterusnya antum tajiruna. Kamu pergi kat pasar jumpa ramai orang abang-abang handsome yang niaga kat pasar malam, cakap dengan dia antum tajiruna. Kamu semua ni adalah peniaga. Peniaga-peniaga kan. Kamu semua tu dah berganda lah. Kamu semua ini adalah tajiruna, peniaga. Jadi apa perlu bila mana muzakkar sama juga perlu tambahkan waw nun sahaja. Sama dengan muannas, anti, antuma, antuna. Ini seorang perempuan, awak dua orang perempuan, awak kamu semua perempuan. Sama juga bila seorang ditambahkan ta marbutah sahaja. Kalau berdua ditambahkan alif nun, dan kalau jamak ataupun ramai ditambahkan alif ta sahaja. Boleh faham? Jelas? Ada yang pening? Okey, nak tanya soalan nanti boleh call Ustaz. Jangan masalah, nanti Ustaz bagi nombor telefon. Boleh tanya. Kalau lagi baik video call terus. Ustaz saya tak faham ni. Ustaz no problem. Asalkan kamu jangan call pukul 10 malam. Tadi tu Ustaz dah nak tidur dah. Okey. Call sebelum 10 malam Dan jangan call time Ustaz makan dan solat. Okey, baik.
Okey. Seterusnya dalam bab al-mutakallim. Baik, al-mutakallim adalah domain yang mewakili diri sendiri. Dan dalam bahasa Arab ada dua sahaja, iaitu ana dan juga nahnu. Nahnu qaumun azzanallahu bil Islam. Kita ini adalah kaum yang dimulakan dengan Islam. Baik, siapa yang kata sebut? Itu kata apa? Kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab. Okey, baik. Okey. Ana maksudnya saya. Baik mufrad, baik muzakkar ke, baik muannas ke, kita gunakan saya juga, ana. Tak ada kalau perempuan dia tak ada anatun, tak ada. Anatun. Okey, ana untuk lelaki ke perempuan ke guna ana. Cuma yang bezakan dia apa isim selepas dia. Kalau ana muallimun maksudnya saya guru lelaki. Kalau dia kata ana muallimatun, saya guru perempuan. Itu beza dia. Ana muallimatun, ana muallimun. Okey, nahnu pun sama. Kalau nahnu, okey, kalau nahnu kita gunakan yang sama juga. Nahnu baik muzakkar ke muannas ke kita guna sama, cumanya kita tengok pada bilangan lah. Selalunya nahnu ni dia paling sedikit pun dua orang. Nahnu, takkanlah kamu seorang kita itu kamu cakap dengan mak kamu boleh lah, kita nak beli tercanak contoh. Itu bahasa kamu dengan mak kamu. Ini kalau kita nak gunakan bahasa yang betul, grammar yang betul atau bahasa yang betul atau cara yang betul adalah kita gunakan nahnu, itu kita, kami ni lebih kepada paling minimum adalah dua orang. Kami. Macam orang utara tu, kami tu gaya macam ramai tapi seorang je. Siapa orang utara sini kan? Muallimani, nahnu muallimani maksudnya apa? Kami guru lelaki. Nahnu muallimatani, kami guru kami berdua adalah guru perempuan. Berdua lah sebab alif nun kan. Kalau waw nun baru saya kata kami guru lelaki. Muallimatani, kami guru perempuan. Okey. Nahnu muallimuna, kami guru lelaki. Kalau perempuan apa? Sama juga perempuan tambahkan alif ta sahaja. Okey, baik. Tengok jawapan di sini. Al-as'ilah, soalan. So apa Ustaz kena as'ilah? Sebab ada tiga. So jamak. So ini Ustaz dengan al-as'ilah, jawapan soalan-soalan. Kalau dua soalan saja Ustaz bagi as-su'alaini. Kalau satu as-su'al dah cukup. Okey, baik. Huma adalah apa? Untuk muzakkar ke muannas ke mufrad? Musanna ke mufrad ke mujamak? Adalah untuk musanna, dua. Jadi mereka berdua. Mumarridatu ke mumarridatani? Jawapannya adalah mumarridatani. Sebab apa? Sebab alif nun di akhirnya, bukannya alif ta. Kalau alif ta jadi hunna. Baik, jelas. Ma makna mumarridatani? Maksudnya apa? Dua orang juru rawat. Mereka berdua adalah dua orang juru rawat. Okey, siapa nak jadi jurawat? Best jurawat. Dapat makan, orang bagi makan hari ni. Baik, huwa 40 waziratun fi biladi Malaysia. Okey, baik. Wazirun, huwa ni apa huwa? Ingat tak huwa ni apa? Seorang lelaki. Dia seorang. Dia bukannya awak Dia. Ghaibun. Wazirun atau waziratun. Banyak betul jawapan dia adalah wazirun. Sebab apa wazirun? Sebab dia tak ada taman buta. Nama pun huwa. Kalau hiya baru kita gunakan waziratun. Kalau huwa
baru kita gunakan wazirun biduna ta marbutah, tanpa ta marbutah. Fi biladil Malaysia, di negara Malaysia, dia adalah menteri. Wazir maksudnya menteri. Kalau dalam Quran diterjemahkan adalah pembantu ataupun peneman. Ya, dalam kisah apa, Nabi Musa bersama dengan Nabi Harun ketika nak pergi menghijrah daripada Mesir ke Baitul Maqdis, Allah datangkan Nabi Harun ini sebagai peneman, wazir, peneman atau pembantu. Kalau konteks dalam negara kita, wazir ini adalah menteri lah, menteri. Dalam Quran dia bahasanya berbeza. Ada penangan yang berbeza lah. Sebab itu rugi siapa yang tak belajar bahasa Arab, dia tak boleh faham Al-Quran dengan baik. Okey. Hunna apa dia? Hunna ni maksudnya sebab hunna 40 la'ibuna la'ibatu al-qurratul yadi fi hazihil madrasati ma huwa al-ijabah hiya al-ijabah hiya la'ibatu. Di mana la'ibatu? Kenapa la'ibatu? Sebab hunna ni pun kita dah belajar yang lepas, dia merujuk kepada muannas, perempuan, mufrad ke musanna ke jamak? Jamak. Jadi bila jamak, kita hanya tukarkan la'ibun jadi la'ibatu. Kalau la'ibu boleh tak? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab waw nun di akhir ni merujuk kepada jamak muzakkar, bagi lelaki. Kalau kunyit boleh lah. Okay, baik. Boleh? Boleh faham ni? Okay. So insyaAllah saya rasa sampai sini saja untuk penerangan hari ini. Saya yakin kalau Ustaz buat sejam recording ni, takut kamu dengar sampai 10 minit je. So Ustaz cuba ringkaskan mana yang boleh, sebab tajuk ni tak terlalu besar. InsyaAllah nanti masa buka sekolah nanti Ustaz akan ulang semula, murojaah semula bab ni sedikit, dan kemudian kita masuk pada satu topik yang lain. Wallahu a'lam, siru ala barakatillah. Minta maaf kalau ada kekurangan. Jumpa pada hari akan datang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.